أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد ختم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama-tama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah. Dengan izin Allah, hari ini kita bernafas lagi di atas muka bumi Allah. Hidup lagi kita hari ini. Setakatlah ni lah, balik lagi tak tahu lagi. Dan Alhamdulillah Allah kurniakan kita lagi nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam kekal selama-lamanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla suatu hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan surau muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa juga kepada rakan media Adik Nal Rashid daripada Kalam Ilmu Studio. Baru buka simen tangan dia. Tu tangan jadi lagu tu. Tuan-tuan jangan pelik pula tangan dia pasal apa jadi serupa Mak Sajad. Dia tangan jadi lagu tu sebab baru buka hari ni noh. Baru buka hari ni. Accident, rempik sakan ni geng-geng ni. Lekah untuk depa. Baik, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Terlebih dahulu minta maaf banyak-banyak tuan-tuan, bulan lepas tak boleh nak mai. Sebab batuk dan sesama. Kebetulan 3 hari sebelum tu orang tua positif. Walaupun saya cek negatif tak berani nak mai. Lah ni batuk sesama demam tu satu benda yang special. Luar biasa. Sebelum ni dia biasa je pun. Tapi lah ni jangan buat pasal. Dulu kalau batuk depan orang, bersin depan orang, benda tu normal. Lah ni zaman lah ni, musim lah ni, jangan buat pasal pergi batuk depan orang. Orang perambat balik gitu sekali. Tambah-tambah hak mengajak depan ni, yang tu. Jadi tak apa nak selesa kita pun. Dan saya yakinlah kalau saya mengajak depan ni batuk-batuk sesemua tuan-tuan pun takkan selesa. Kan tuan-tuan biar betul ustaz ni. Pi buat artikel tengok kat dia. Pi test kit tengok. Gitu. Hak jadi kita gitu. Baik, kita akan sambung pada hadis yang ke-10 insya-Allah. Hadis yang berkenaan menerangkan tentang bahayanya kemewahan. Hadis ni kena dengar betul-betul. Satgi kalau tak dengar betul-betul, satgi depa kata Islam tu jumud. Masuk kata Islam tu semua tak kena. Dia kena dengar betul-betul. Sekali dia berkata Islam ni semua tak boleh. Yang tu. Noh. Baik. Pada akhir zaman nanti Nabi kata diceritakan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib
An Ali bin Abi Talib yaqul inna lajulusun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Idza tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bi farwin. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladzi kana fihi minan ni'mah walladzi huwa al-yawma fihi. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullah wa wudi'at baina yadayhi sahfatun wa rufi'an ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul ka'bah. Qalu ya Rasulullah nahnu yawma idzin khairum minna al-yawm natanaffaru lil ibadah wa nukfal mu'nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antum al-yawm khairum minkum yawma idzin, rawahu Tirmizi. Hadis diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika mana depa duduk ramai-ramai bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Hadis ni ketika mana berlaku, hadis ni waktu lepas hijrah yang tu. Jadi waktu duduk bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi, tengah duduk ramai-ramai, masuklah sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Yang mana bila dia masuk dalam masjid tu, Mus'ab bin Umair ni hanya memakai selendang. Alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bi farwin. Selendang pun tompok-tompok, bertampung-tampung. Kira sopa pakai pagoda melubang lah. Lagu tu. Kan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok dah, falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka, maka bila Nabi tengok Mus'ab bin Umair masuk, Nabi teriak. Nabi sedih tengok, menitik mata Nabi. Sebab apa? Mus'ab bin Umair sebelum hijrah seorang yang sangat kaya. Mak dia sangat kaya. Tapi dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut tinggal habis harta benda. Ketika mana datang seruan untuk berhijrah, tinggal habis tuan-tuan. Kan? Tinggal habis, maka dia selai sepinggang waktu sampai di Madinah. Maka Nabi teriak, Nabi sedih tengok dia. Nabi kata, sebelum ni Mus'ab ni seorang yang sangat kaya, yang sangat dimanjakan oleh ibu dia. Walladhi huwa al-yawma fih, tengok hari ni lagu mana. Kemudian Nabi kata lagi, macam mana agak-agak keadaan kamu bila kamu nanti duduk berada di satu zaman. Kan, satu zaman masuk kata pagi baju lain. Waktu tu Nabi kata zaman bila? Zaman hak kita. Nabi kata zaman tu zaman kita lah yang Nabi sebut. Apa Nabi kata kepada sahabat? Hampa bayangkan bagaimana satu keadaan nanti, hak mana hampa ni pagi baju lain, petang baju lain. So apa kita? Bersalin baju. Pada zaman sahabat, zaman Nabi dulu, baju hatu-hatu pakai sampai balik. Kan kita bersalin baju, pi kerja lain, balik kerja pun lain, sekali pi keluar makan baju lain, balik sebelum habis balik makan, sekali tidur pun baju lain. Kita ada banyak baju, betul tak? Yang tu. Kemudian Nabi kata lagi, bagaimanakah keadaan kamu, bagaimana keadaan satu nanti, keadaan yang mana makanan ni diganti-ganti. Habis makanan ni, sekali main makanan ni pula, habis makanan ni, tuan-tuan tengoklah kita makan macam mana. Betul tak? Setuju tak? Kita makan jenuh. Kan tak setuju tuan-tuan? Kita ada breakfast pagi, lepas tu kita ada brunch, minum pagi pula pukul 11. Sekali tengah hari kita ada lunch. Sekali kita ada pukul 3 high tea. Sekali malam dinner. Sebelum lena supper. Kan makan jenuh. Bulan puasa pun sama. Kan?
Nama je sahur, okey, tak apa sahur, buka puasa, dia tibai ikut dan. Habis puasa tak apa, habis buka puasa, dia tibai ikut dan. Habis tarawih lagi pun balas ikut dan. Hak lagi tak tahan buka puasa di buffet Ramadan. Itu paling tak tahan, bukan tak boleh, boleh je. Cumanya Ramadan ni nak melatih perut. Tapi rupanya buka puasa tibai serupa tu juga, tak perut tak jadi apa. Kan sepatutnya Ramadan itu melatih diri, kontrol jiwa, merasai bagaimana rasa periknya menjadi orang yang kekurangan makanan, fakir miskin. Melatih perut, bagi perut biar rehat, tapi tak ada pasal kita. Bulan Ramadan tak Ramadan. Kan? Beratok orang buffet RM100 kan? Beratok, tak ada masalah, bukan kita kata Islam larang, cumanya tarbiyah Ramadan tu, tarbiyah saum, nak mengajak erti lapar dan dahaga tu tak kena. Kan nak abang waktu tu. Jadi Nabi tanya pada sahabat, bagaimana keadaan kamu kalau lagu tu? Makanan berganti-ganti ni. Kemudian Nabi tanya lagi, wasatartum buyutakum kama tustarul Ka'bah, dan kamu hias rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Ka'bah, dengan tirainya, dengan macam-macam lah. Dengan tidur pun bercadar, bantai pun ada sarung bantai dan sebagainya, kira hidup selesa lah. Kan, maka sahabat pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nahnu yawma idzin khairum minna al-yawm. Dia kata. Ni sahabat kata, "Wih ya Rasulullah, kalau lagu itulah keadaan kami pada hari itu." Waktu kita zaman kita. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, kalau kami lah hidup zaman tu, lega banyak," kata. Lega banyak. Khairum minna al-yawm, lebih baik daripada kami. Sebab apa, zaman Nabi, zaman waktu Nabi dulu makan pun sukatan. Tuan-tuan tengoklah bagaimana peristiwa yang diceritakan oleh Sayyidatina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ada suatu hari perempuan yang datang. Perempuan tu janda, anak dua. Dia dalam hadis Imam Bukhari menceritakan kebaikan menjaga anak yatim dan janda. Tuan-tuan, jaga janda ni sunnah. Senyum leret nampak? Kan? Sebut pasal janda, jaga janda ni sunnah pakai senyum belaka. Kan? Tapi tengoklah janda hak mana, kita ambil padan janda hak 20 saja, hak janda 50 tak mau ambil, pandai. Kan? Kelas pun hak elok dia, jangan lagu tu. Yang dikatakan Nabi kata, barang siapa yang menjaga janda, fakir miskin dan juga anak yatim. Hadis sahih Bukhari. Nabi kata mereka itu, pahala mereka ibarat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala mereka juga ibarat berkhiam pada waktu malam, siangnya berpuasa. Pahala tu banyak pahala dia. Maksud kata bukannya jaga yang kita ni, orang kita ni pantang, faham-faham lah tuan-tuan kan. Yang tu untuk nafsu, tak, ni untuk berkhidmat dengan fakir miskin dan juga janda, untuk menjaga kebajikan mereka. Pada suatu hari, betul tuan-tuan, memang jaga janda ni sangat baik. Nah, bukan kata kita duk fikir janda ni, janda meletup. Kan depa buat lah ni, depa buat apa? Survey. Depa kata anak dara dengan janda hak mana lagi digilai ramai. Rupanya janda. Saya pun tak tahu pasal apa. Kan? Mungkin depa ikut sunnah Nabi tu kot. Kan Nabi pesan, bagus depa mengaji hadis tu betul. Kan? Dan Nabi kata apa? Orang yang menjaga mereka, terutamanya anak yatim. Nabi kata kahatain. Nabi tunjuk dua jari. Dia yang menjaga anak yatim. Kafilul yatim. Ana wa kafilul yatim. Nabi kata. Aku dan juga orang yang menjaga anak yatim. Fil jannah kahatain. Dalam syurga nanti seperti dua jari ni. Dua jari. Nabi tunjuk jari manis dan juga jari telunjuk, jari hantu. Kalau bahasa kita, kalau kita duk guna istilah jari ni macam ni ya. Kalau kita, hang aku kita macam ni. Best friend forever, ngam. Nabi kata orang yang jaga kebajikan anak yatim dan juga aku duduk dalam syurga macam tu, ngam. Kan kata ulama, tidak ada lagi
tempat yang lebih mulia selain daripada tempat yang Nabi sebut bersama-sama dengan penjaga anak yatim. Sebab tu tuan-tuan, ada anak yatim piatu, jagalah mereka. Kan jaga. Jaga kebajikan, bagilah pendidikan, cukupkan makanan mereka, pakaian dan keperluan mereka. Kalau mampu. Buatlah sebaik mungkin yang tu. Jadi, mailah seorang janda, seorang yang kematian suami bersama dengan 2 orang anak dia. Dia mai rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia nak minta makan. Bila dia nak minta makan, Sayyidatina Aisyah pergi kat dapur. Sayyidatina Aisyah tu siapa dah tuan-tuan? Isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad siapa dia tuan-tuan? Pemimpin ketika tu. Bukan orang biasa-biasa, pemimpin. Tapi bila pergi kat dapur tengok-tengok tinggal kurma sebiji dah. Tinggal kurma sebiji. Kalau kita paling busuk-busuk Maggi dah ada dalam. Tak pun roti Pak Sagi mesti simpannya. Kan? Ni bayangkan kalau rumah pemimpin pula, rumah Perdana Menteri agak-agak tinggal kurma sebiji tak? Kan, menteri besar contoh, pemimpin ketua kampung, ketua menteri, tinggal kurma sebiji tak? Tak. Payah nak jumpa lagu tu. Tapi rumah Nabi tuan-tuan tinggal kurma sebiji. Maka Sayyidatina Aisyah tak ada benda lain, dia ambil kurma tu juga bagi. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, sedekah yang paling afdal adalah sedekah benda yang kamu paling sayang. Benda yang paling sayang. Nabi sebut lagi sedekah yang paling baik adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Kemudian sedekah yang paling baik lagi sedekah di benda yang kamu sayang. Pi bazar Ramadan bawa RM10. Tengok-tengok orang minta sedekah. Ramadan sebasai, sayang sebasai. Tengok, boleh tak kena aku tu? Bawa RM10 pi bazar Ramadan, dah set dalam kepala nak beli cendol, mutabak. Cendol RM3, mutabak RM5, RM8. Lagi RM2 ingat nak beli popiah. Tengok-tengok orang minta sedekah. Waktu tu nak diuji tu. Nak bagi tak mau. Bagi satgi kena boleh tiak dengan bini pula. Bawa ngam-ngam. Mutabak tak beli. Oh, waktu tu susah. Jam kita. Kan, yang tu. Jadi, Sayyidatina Aisyah tak ada option. Dia tinggal yang tu je. Dia pun bagi kepada janda tadi. Orang miskin dia. Bagi perempuan tu pun dia kata terima kasihlah bagi kurma. Dia pergi ambil kurma tu, dia belah 2 bagi seorang anak dia, seorang 1. Dia tak makan, dia bagi kat anak dia. Kasih sayang seorang ibu. Apapun dia dahulukan anak dulu. Baiknya ibu. Padanlah tingkatan darjat ibu tu sangat mulia di sisi agama Islam. Jadi bila mereka dah beredar balik, Nabi pun balik rumah. Nabi balik rumah, Nabi pun diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Ya Rasulullah, tadi ada seorang mai bawa anak dia 2 orang. Dia minta makanan. Tak ada nak bagi apa dah, tinggal kurma je. Maka aku pun bagilah kurma kepada mereka. Nabi kata, subhanallah, mereka itu nanti di akhirat akan menjadi sutrah, pelindung daripada api neraka membakar manusia. Tuan-tuan, orang yang mana berkhidmat dengan anak yatim, orang yang berkhidmat dengan fakir miskin, di akhirat sana nanti, mereka lah juga yang akan menjadi sutrah, pelindung daripada kita dibakar oleh api neraka. Mereka lah yang akan menyebut kepada Allah, ya Allah, waktu hidup dia ni dah duk sara aku. Dia ni dah duk tolong aku makan. Dia ni dah tolong aku jaga kebajikan aku dan sebagainya. Tuan-tuan, itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Zaman sahabat memang susah. Kan? Maka sahabat kata, kalau kami hidup akhir zaman nanti, zaman yang seperti mana kamu kata ni, senang banyak kami tak payah fikir apa dah. Kan, kami hanya fikir lil ibadah, untuk ibadah saja. Wa nukfal mu'nah. Kan, kami tak teruk-teruk nak fikir rezeki sangat. Kan? Maka Nabi kata, la, bukan. Antum al-yawm khairum minkum yawma idzin. Kamu hari ni, hari itu zaman Nabi lah. Hampa hari ni lebih baik daripada hari hak depa nanti tu. Kan, kenapa hari hak depa nanti tu? Baik. Walaupun zaman Nabi penuh dengan kekurangan. Kan, mungkin dari segi logik akal para sahabat ketika itu, kalau hidup zaman kita lah ni, hidup senang. Mewah, nak ambil wuduk pun tak kalut. Duduk dalam selesa, tengok.
Ibadah selesa tuan-tuan. Kapek tebal, kapek raudah macam jenis ni. Kan? Tak gaduh pergi umrah. Dah berasa duduk di raudah kapek lagu ni. Selesa, tebal, empuk, aircon. Ibadah cukup selesa tuan-tuan. Kan sejuk gedik sampai abang tu kena tutup dengan sejadah mak. Berapa orang tutup dengan sejuk kaki, tak tahan tu. Punya selesa sangat sampai sejuk didik kaki tu. Kan Pak Long lipat kaki belakang. Yalah nak tutup kaki depan tak boleh lipat kaki belakang. Sejuk. Saya pun sejuk ni duduk main kiri kanan lagi ni. Kan selesa. Kan dengan sanitizer je Allah subhanallah masya-Allah tabarakallah. Selesa banyaklah kira kata. Ibadah selesa banyak. Dengan ni kita nak mengaji pun kadang-kadang tak ada masa nak pergi ke rumah Allah, ada online. Kan di YouTube tuan-tuan boleh subscribe Kalam Ilmu Studio. Betul tak? Kan Kalam Ilmu Studio tuan-tuan cari tu Kalam Ilmu Studio dalam YouTube. Melambaklah kuliah. Bukan saya seorang, melambak ustaz-ustaz lain. Kan online. Yang tu mengaji senang, ada kitab dan sebagainya. Jadi depa kata apa? Tak payah fikir apa dah. Kan kami hanya perlu nak ibadah saja. Sebab semua dah komplit. Nabi kata dah. Hidup zaman tu lagi mencabar. Hidup zaman tu lagi mencabar. Sebab apa zaman tu lagi mencabar? Yang ni. Tuan-tuan kalau mana kitab, tengok pencerahan ataupun syarahan sebelah dia. Kemewahan hidup banyak menghalang seseorang itu daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang berlaku hari ini. Ya betul. Segala yang kita miliki walaupun tidak melebihi keperluan, sebenarnya ianya sudah mencukupi. Akan tetapi nak banding dengan para sahabat tak mungkin. Kita lebih mewah. Cumanya nak cerita apa? Ceritanya kesibukan kita untuk menjadi mewah tu yang melupakan tentang kepentingan ibadah. Yang ni kita mau tak mau tuan-tuan, kita terpaksa mengaku. Ambil contoh tuan-tuan. Berapa banyak, okey, lah ni kita hidup mewah, hidup senang. Tuan-tuan bandingkan kualiti ibadah kita dengan para sahabat. Sahabat hidup susah. Tuan-tuan banding bezakan dengan waktu dan ini dengan waktu sana dulu. Adakah kita ibadah sama macam mereka ataupun lebih pada mereka? Sepatutnya lebihlah dengan teknologi. Quran pun senang tuan-tuan. Quran baca tengok. Set berwarna lagi kat atas. Para sahabat mereka tulis atas pelepah tamar, atas kayu-kayu, atas daun-daun kering. Nak mengaji ni. Tuan-tuan kalau pergi ke Syria, pergi Lebanon, pergi Afrika, mereka masih duk mengekalkan Quran hak tu. Tulis atas papan tu. Tu pun kelas mengaji penuh. Kita Quran hak dah selesa lagu ni pun penuh dirak je. Mengaji tak mau lagi. Bukan sinilah tempat lain lah. Kan sini nampak alim semua ni. Kan rajin semua mereka muka cernih, dai-dai semua cernih. Kan tempat lain lah. Dah sungguh. Kemudahan hari ini belum tentu menyebabkan kita lebih rajin nak ibadah. Itu maksud dia. Sibuk cari duit, tak ada masalah nak cari duit. Cumanya kadang-kadang kita lupa akan kepentingan asal tujuan kita untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari duit itu adalah fardu juga, bukannya dilarang. Dia falyatafaddal. Tapi sehingga mana mengabaikan ibadah. Berapa ramai yang kadang-kadang tak solat Jumaat semata-mata nak kerja. Berapa ramai yang biar sanggup qada solat dia semata-mata nak kerja. Berapa ramai yang nak hiburkan hati dia sampai mengabaikan solat. Tuan-tuan tengok apa nama ketika mana waktu maghrib saja. Berapa ramai waktu azan maghrib di kedai makan. Tak usah pergi jauh-jauh tuan-tuan ni, lintas jalan ni belah nu. Kan apa nama kedai tu? Apa Bangji. Bangji Kitchen kan nama tu. Beratok penuh tuan-tuan. Cuba pergi masuk dah ni. Oh, dia kata tak pernah pergi lah. Pergi lah, western sedap juga. Beratok. Bukan nak kata tak boleh. Cumanya sayanglah waktu contoh maghrib, waktu yang diperuntukkan. Ustaz kami semayang. Betul hampa semayang. Kualiti semayang tu. Jelas tuan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran surah Maryam, kita pernah baca dulu. Surah Maryam ayat 59, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Manusia akan digantikan keturunan mereka itu, yang mana keturunan itu akan mencuaikan solat mereka. Mereka bukan tak semayang, mereka semayang, tapi mereka cuai.
Antara faktor yang cuai, yang dikatakan cuai itu sebab apa? Yang pertama, tak semayang pada awal waktu. Sedangkan Nabi sebut, amalan yang paling Allah Ta'ala suka, ayul a'mal ahabbu ilallah. Sahabat tanya kepada Nabi, apakah amalan yang paling Allah Ta'ala suka, paling Allah Ta'ala cinta? As-salatu ala waqtiha. Semayang pada awal waktu dia. Berapa ramai yang letak semayang itu ke belakang, ataupun mudah faham, urusan dengan Allah ni berapa ramai yang dia buat double standard. Minta maaf cakap tuan-tuan. Kita semayang ni jumpa siapa? Berbanding dengan urusan dunia. Contoh semayang Jumaat, kadang-kadang khutbah kedua baru main masuk. Dia duduk lepak atas motor tu, kadang-kadang kita pun nak geram. Sebab tu tuan-tuan, jangan panggil saya main khutbah, sakit telinga lagi. Tadi surah 9 pantai. Kan betul Ustaz, sentak kami Ustaz. Kan. Tadi surau 9 pantai, minggu lepas Masjid Semilang. Depa kena kat Masjid Semilang, terus surau 9 pantai panggil terus. Kan. Saya kata bukan, saya kata dia tu. Kita jangan dengan urusan dengan Allah, jangan double standard. Kita ni dengan Allah ni buat lebih kurang ah. Azan dengan azan. Dah sungguh. Kalau terasa lah nak macam mana kan. Azan, adakah dengan azan tu kita nak cuik bangkit? Kadang-kadang tengok TV dengan azan isyak, tengok TV dengan azan isyak. Sambung balik tengok. Ada apa pasal nak semayang lah tu? Tak. Mungkin saya, tuan-tuan, ya kot. Saya lah, ni saya sebut lebih pada diri saya. Semayang Jumaat, kita tengok bola sepak pukul 9, game start. Pukul 6 masuk stadium, reti pula masuk awal. Tuan-tuan, stadium penuh, beratuk pukul 6. Low game pukul 9, pasal apa tak masuk pukul 9? Jumaat pukul 1.40, 1.30, pasal apa main masjid pukul 1.50? Pasal apa tak buat sobat tengok bola? Dengan Allah anda berstandard. Lepas tu hang duk komplain kat Allah. Ya Allah, pasal apa doa aku tak mustajab? Pasal apa doa aku tak terterima? Hang sendiri yang dah berstandard dengan Allah Ta'ala. Oi, marah mak Ustaz? Tak, bukan marah abang. Tak, tunggu tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, berapa ramai yang cuaikan solat. Sebab itulah mereka wattaba'u syahawat. Mereka akan ikut hawa nafsu. Salah satu dah, mencuaikan solat. Kan, cari duit sampai solat pun tak kira. Halal haram tak kira dah, tuan-tuan. Fatwa keluar tentang macam-macam. Baru-baru ni fatwa pasal apa? Berkenaan dengan apa, forex ke apa dah. Kan kata haram. Ramai yang balas balik dan sebagainya. Tuan-tuan, zaman ni abang saya siap. Orang hanya menerima fatwa apabila fatwa itu kena dengan selera tekak mereka. Jelas tak? Fatwa ni, kebanyakan zaman lah ni punya fatwa hanya akan diterima bila fatwa tu kena dengan selera tekak. Oh ni, okey boleh sokong, setuju. Bila tiba-tiba fatwa tu tak kena dengan selera mereka, pasang Tok Mufti pun dia bersidai. Tak sungguh. Tok Mufti pun dia bersidai lagu tu lah. Zaman lah. Fatwa hanya kena dengan selera. Wal'iyadzubillah. Itulah akhir zaman. Kan, halal haram tak fikir dah. Apa nama, orang tanya, apakah hukum seorang perempuan yang mencari pendapatan melalui nyanyi? Tengok juga dia nyanyi lagu mana. Dia nyanyi depan lelaki yang bukan mahram. Adakah dia nyanyi jerit-jerit, lunak-lunak? Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang perempuan yang dilarang mengeluarkan suara ataupun melunakkan suara di depan lelaki yang bukan mahram, larangan Allah. Oh, habis itu kami nak buat kerja apa lagi, nampak tak? Sebab tak kena dengan selera dia, Pak. Hukum tu tak kena dengan selera. Kalau hukum tu kena dengan selera, okey, tak ada masalah. Jadi pendapatan mereka tu macam mana? Haram, tuan-tuan. Bila kita cakap, oh nampak macam, ingatkan boleh. Kan? Hak tetap hak, batil tetap batil. Itulah akhir zaman. Nak abang selera hanya fatwa hanya diterima apabila kena dengan selera mereka. Wal'iyadzubillah. Maka depa tak fikir lagi. Duk kalut sibuk menghimpun harta. Ni Zambi kata. Kan.
Maka Nabi pernah kata, seandainya seorang anak Adam itu mempunyai satu jurang emas, dia akan masih lagi berhasrat untuk mencari jurang yang kedua. Dia akan cari lagi sehingga masuk ke dalam tanah menemui kematian. Allah Ta'ala sebut dalam surah Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu akan dilalaikan dengan takatsur, sifat suka kumpul harta. Takatsur yang kita duk terang banyak kali tuan-tuan dengar. Yang pertama, sebab takatsur boleh ditafsirkan dengan apa? Suka kumpul harta dunia. Tak salah kumpul harta nah. Tapi kumpul harta tanpa mengira halal haram. Kumpul harta sampai tak kira dah, tak fikir tentang ibadah. Tu yang dikata takatsur tu. Gila jawatan sehingga mana menipu orang lain. Bodek bos ni nak dapat pangkat. Bodek bos penanya orang lain. Bos nak tahu tak dia ni haji ni buat kerja tak pernah telui lah. Walahal dia yang buat kerja tak telui. Dia kira kalau di office dia buat sibuk jalan sini sana. Kerja haram tak ada pun. Kan dia buat sibuk. Lalah dia naik pangkat. Tanajus, muhung. Kan, tu takatsur. Orang yang utamakan keluarga lebih pada Allah Ta'ala. Anak bini bukan aurat, dia tak kisah. Tu juga takatsur. Sayang anak bini lebih daripada perkara syar'i. Itu juga takatsur. Berapa ramai yang suami dia biar anak isteri dia keluar rumah tanpa tutup aurat dengan sempurna. Dia biar anak dia berdating. Dia biar anak dia keluar dengan jantan lain. Ataupun hak perempuan keluar jantan, jantan keluar hak dengan perempuan. Tanpa tengok, tanpa awasi mereka. Konon-kononnya nak dapat title seorang ayah yang sporting. Kan ayah cek nak keluar siapa? Nak keluar dengan Amir. Keluar elok lah. Jangan buat pelik-pelik pula. Lah. Dia keluar dengan Amir, boleh pesan jangan buat pelik-pelik. Kawan mereka tengah bercinta. Kita tengah bercinta dulu pun kita tahu kita buat apa. Itulah sayang anak. Boleh, bukan memang kena sayang anak. Siapa tak sayang anak? Semua orang sayang anak, tuan-tuan. Tapi jangan sampai mereka melakukan perkara yang haram, kita masih biar. Sayang anak ni yang kira, tuan-tuan, memang zaman lah memang sayang gila-gila, sayang ketat-ketat. Kan saya tahulah, saya duduk di peringkat sekolah. Kan, sekolah pula sekolah rendah, tuan-tuan. Waris cukup sayang anak mereka. Dan zaman dulu kena jentik telinga, tarik telinga berdarah tak ada masalah, balik tak boleh sembang dekat mak ayah, diam. Pasal apa telinga merah? Tadi sangkut pintu. Walhal rusak tarik. Zaman lah ni tengok pasal ketuk meja pun waris mai. Ketuk meja. Waris mai esok. Siapa dia? Saya. Kan budak darjah 6 saya pergi tepuk meja. Hang ni lah. Darjah 6, 12 tahun baru Iqra' 1, nak masuk Iqra' 2. Bila nak boleh baca Quran ni? Hang tak baca kat rumah. Teriak tuan, esok waris mai. Pasal apa Ustaz Fairud tepuk meja anak saya? Tuan-tuan, tepuk meja pun kenal dah ni. Saya kata nasib baik saya tak tepuk kepala, tepuk meja aja. Ustaz tak boleh buat lagu tu Ustaz, tak boleh. Kita kena didik dengan cara psikologi. Tak apalah didik lah. Saya kata. Kan? Sebab kita rasa bersalah, tuan-tuan. Bila budak umur macam tu tak baca Quran lagi, kita rasa bersalah, tak erti kenal huruf. Kita yang rasa salah sebab kita sebagai seorang guru. Mak pak tak kira dah masa tu. Mereka akan tetap akan salahkan seorang guru. Anak mereka tak pandai, mereka tak akan salahkan diri mereka akan salahkan guru. Pasal apa? Tak mengajak. Dan sebagainya. Tuan-tuan, memang kita faham sayang anak tu benda biasa, benda normal. Tapi jangan kita meredakan mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga takatsur yang Allah Taala sebut hatta zurtumul maqabir. Hak tu sampai masuk dalam kubur seperti mana disebut dalam hadis ni. Tuan-tuan yang tu. Begitulah gambaran yang sebenar tentang tamaknya manusia mengimpun harta kekayaan. Kita dah bahas hari tu. Himpun harta boleh tak? Ya boleh. Nak kaya boleh tak? Ya boleh. Islam tak melarang. Malahan dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Umat Islam yang paling baik adalah umat Islam yang kaya. Mereka dapat membantu ekonomi agama. Cumanya yang dalam hadis ni menyatakan tentang apa? Sifat tamak mengumpul harta tanpa mempedulikan tujuan hidup atas muka bumi. Nak kaya boleh, tapi kena fikir halal haram. Kena fikir ibadah-ibadah yang lain yang buat. Jangan sampai hang kaya, hang menjadi tamak. Jangan sampai hang kaya, hang lupa akan tentang tujuan asal hidup hang di dunia.
Kan Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Kita berhenti azan lah. Jalan tu ya. Disebabkan kita lagi 2 bulan nak jumpa, kita lajak sikit lah malam ni. Dia jadi 2 bulan tu, lepas raya baru jumpa. Hujung bulan 5 pula. Kan lama sikit kan. Boleh nan lah. Nan tak apa, nan silang kaki kot ni, lenguh kaki kot ni, pusing kot ni. Kan, yang tu. Baik. Pasal balik dia tu? Hah? Oh, 2. Bunyi sopa loceng kebakaran tu. Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang sangat popular. Tuan-tuan pun pernah dengar hadis ni. Saya pun pernah sebut banyak kali di tempat lain. Apa yang Nabi kata? Semakin meningkat umur seseorang manusia itu, semakin menambah cinta mereka terhadap 2 perkara. Yang pertama, cinta terhadap kehidupan dunia. Semakin meningkat umur, semakin kita cinta dengan kehidupan dunia. Betul tuan-tuan? Umur kuih tua, lagi sonok nak hidup. Bukan sonok nak hidup pasal apa? Hutang tak payah fikir, macam tuan-tuan. Duit berlambak-lambak ni. Tak sungguh lah. Orang muda, macam saya tak muda sangat lah kan, masuk 40 kan. Hutang melambak, hutang rumah, hutang kereta, hutang personal loan, hutang melambak, serabut perut. Tuan-tuan, relax, steady. Hutang tak ada, duit dalam bank berkepuk, duit KWSP jenuh makan. Tu tak kira duit pencen lagi, duit menega kot tepi apa lagi. Tak payah fikir. Jadi, bila duit dah banyak, makin sayang nak mati. Kan, sayang sungguh kita dah selesa. Dia makin cinta. Kan. Kemudian Nabi kata apa? Semakin meningkat umur lagi, yang keduanya dia akan cinta dengan harta. Ni Nabi sebut. Tuan-tuan, benarlah sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh mudah kita ambil. Hak duk bergaduh pasal batu panggan. Tuan-tuan tahu kan batu panggan? Batu panggan, hak tanah pusaka apa semua. Hak duk bergaduh pasal batu panggan, orang muda ke orang tua? Hak duk bergaduh di pejabat tanah tu, duk bergaduh harta pak, mak pak, tok nek, nyang apa semua tu duk bergaduh tu, orang muda ke orang tua? Tuan-tuan. Semua berlaku, tak tahu keluarga tuan-tuan tak ada ke tak ada, wallahu alam. Tapi keluarga belah-belah atas-atas tu memang ada. Kita tengok Allah, dia ni bergaduh pula dengan Pak Teh. Sampai tak bagi anak ni pergi rumah dia ni. Kan, kadang-kadang bergaduh batu ubah sikit. Yang dia ni nak dia ubah batu belah nu, dia minta dia tu ubah batu 3 kaki. 3 kaki nak buat apa? Boleh buat jamban je pun. Bergaduh pasal 3 kaki punya tanah. Ramai manusia yang bergaduh. Berapa ramai adik-adik yang putus hubungan silaturahim. Tuan-tuan tengok pada hadis ni, kitab ni, pada habis penghabisan, Nabi kata apa? Bukan penghabisan. Hadis yang ke-41, nanti tuan-tuan akan mengaji. Betul? 41. Tuan-tuan akan jumpa, Nabi kata apa? Akhir zaman, tanda akhir zaman adalah salah satunya wa qat'al arham. Banyaknya orang memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan disebabkan harta dunia. Bukan saya sebut, ya Nabi sebut. Berapa ramai gaduh adik-beradik sebab harta pusaka, harta faraid. Yang bergaduh tu bukan hak muda, hak tua. Oh, aku yang jaga dia. Pasal apa aku dapat sikit? Patutnya hang ni, dia mula gaduh. Pasal apa tanah ni patutnya mau sengit ni ambil bagian hang, kat aku bagian ni. Walhal tanah tu pun bukan patung sangat dia boleh duduk pun, silap-silap. Tuan-tuan bayang macam ni, mudah faham. 20 tahun ada lagi boleh hidup. Agak-agak tuan-tuan 20 tahun haji boleh, agak-agak 20 tahun lagi boleh pergi tak? Tak payah okey ambil apa sat sangat. Okey 30 tahun. Agak-agak 30 tahun boleh hidup ke kita? Saya rasa 30 tahun saya padam dah. Padam dah kita. Dia kira kalau ikut takdir Allah tu malam ni pun boleh padam. Dari segi adat dan sebagainya, 30 tahun boleh pergi. Tak boleh tuan-tuan.
Tapi tak, kita pulun tu supaya kita boleh hidup abadan abadah sampai bila-bila. Ustaz, kita kena fikir anak. Ya betul, kita jangan fikir anak semua. Kita fikir untuk warisan cucu, betul. Tapi jangan sampai qatal alham. Jangan sampai menzalimi orang lain. Yang tu yang tak boleh tu. Itu yang Islam kata tak boleh tu. Tu yang Nabi kata cinta hang terhadap harta menyebabkan hang qatal arham, memutuskan hubungan silaturahim. Semakin meningkat umur, makin cinta hang dengan harta dunia. Dapat duit KWSP yang pernah kita cerita. Dapat KWSP 500,000. Kan saya pernah cerita kan? Pernah? Pernah cerita Anal? Tak pernah? Lupa saya pun. Pernah kot. Kalau kat residensi pernah kot. Apa nama? Jemaah telefon. Ustaz, kok baru dapat KWSP. Alhamdulillah, saya kata Alhamdulillah. Banyak mana? Boleh lah Ustaz, 500,000 je. Saya kata banyak 500,000 saya kata. Kan, ingat sikit 500,000, setengah juta. Kan, jenuh makan nasi kanak, jenuh makan luak ayam setiap hari. Kan, kuah taruh atas sampai muntah. Kena keluar zakat dah Ustaz. Saya kata, kenalah. Tuan-tuan hak mana bawa keluar pengeluaran 10,000 KWSP yang Perdana Menteri beritahu baru-baru ni, kalau bawa keluar tuan-tuan, kalau saja-saja bawa keluar memang kena zakat lah, Abang saya siap. Kan, tapi kalau keluar untuk nak bayar hutang, untuk memang keperluan apa, nak beli beras memang tak bawa keluar tu, beras tak beli. Pakai makan rumput depan rumah. Kat hak lagu tu memang tak kena. Tapi kalau bawa keluar semata-mata nak beli iPhone 13 Pro Max, tak pun dia bawa keluar tu semata-mata nak beli Samsung S22 series. Tak pun dia bawa keluar tu nak tukar rim kereta baru dengan tayar baru. Hak tu memang kena KWSP. Sekali bawa keluar, apa pula Ustaz nak kena zakat? Yang ni pun nak kena zakat ke? Apa? Semua hampa kena nak balas duit kami ya. Lah hukum. Tu dia kata, apa? Hukum tu tak kena dengan selera mereka. Maka jemaah tu tanya saya kata kena kok. Oh kena Ustaz noh, kena. Berapa Ustaz? Saya pun ambil kalkulator kira. Kok kena 12,500 daripada 500,000 tu. Lah, sama je ke? Saya pun tahu, awak kok kata lagu tu? Tak lah, pagi tadi kok dah pindah pejabat zakat. Pejabat zakat dah abang kat dia kena 12,500 dia main kat saya. Dia kata kok lah main kat Ustaz boleh kurang sikit ke? Dia ingat market kot. Duk minta awak menawak. Saya takut kok saya kiraan tu sama macam pejabat zakat kira. 2.5%. Ui banyak Ustaz, 12,500 tak banyak mana lah daripada kok dapat 500,000. Saya nak makan apa nanti? Nampak tuan-tuan? Jelas tak? Itulah yang sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan untuk. Maka pada penghabisan keterangan tentang hadis ini, orang yang bijak adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya dan ia menjadikan dunia ini tempat bertanam dan akhirat tempat memetik buahnya. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pulun buat kerja, himpun kekayaan sangat dianjurkan. Falyatafaddal. Tuan-tuan, Allah bagi kita rezeki yang banyak, jangan lupa buat saham di sana. Salah satu saham yang kita boleh buat, infaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdik, bila dia tahu dia nak mati, dia buat persiapan untuk menghadapi hari kematian dia. Kita kok mana pun mati. Mudah faham tuan-tuan. Ni bahasa kasar sikit lah. Hampa nak masuk syurga, kita nak masuk syurga, siapa nak masuk syurga, buatlah cara betul-betul nak masuk syurga. Jangan duk demand sangat. Jangan duk pekin sangat. Ni bahasa kasar sikit tuan-tuan. Kok tak kenal dengan selera. Tapi kalau rasa tak mau masuk syurga, bosan lah syurga, nak neraka, buatlah apa pun. Kan, tak ada masalah, tak larang, nak buat apa buat. Tapi mana ada orang nak masuk neraka? Semua nak masuk syurga. Tuan-tuan, buat saham. Salah satu saham kalau umur panjang. Kalau umur tuan-tuan panjang, Sabtu ni, bukan esok, Sabtu depan, start maghrib tu kita dah masuk Ramadan. Tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan kena buat, wajib buat sedekah ataupun baca Quran. Dua tu ya, saya minta sangat-sangat tuan-tuan buat. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita. Tak payah banyak. Tuan-tuan mai tarawih, tabung duk dah tu. Satu tabung,
Satu je. Tu 2. Lepas ni tambah lagi. Boleh 5, 6. Kan? Tak apa banyak tu, tak apa. Yang penting dekat pintu. Yang penting dekat pintu. Tuan-tuan, tak payah banyak. Boleh 5 pang. Dah rasa takut sangit, rasa banyak, boleh 5 pang. Banyak kat ustaz tu. 5 pang kalau kali dengan 30, mau RM15 dah tu. 2 pang sudah 2 pang. Kan? Breakfast McD pun kurang pada tu. Kan tuan-tuan? Bubuh sehari RM1. Satu waktu RM1. Kalau umur panjang. Itu yang dikatakan menjadikan dunia tempat bertanam, hasilnya di akhirat untuk petik. Buat benda tu. Berbaloi, sangat berbaloi. Satu lagi, membaca Al-Quran. Jangan sampai kita kejar harta dunia, sampai kita lupa ibadah yang sebenarnya ibadah itulah yang akan membantu kita di akhirat sana kelak. Nah, tuan-tuan, mudah-mudahan doa bagi banyak-banyak, Allah panjangkan umur. Tadi Tok Imam kita doa apa? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa tuan-tuan, doa. Selagi mana tak masuk Ramadan, kena doa hari-hari. Kena doa hari-hari. Kan? Kalau tak reti bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Allah Ta'ala bahasa Jerman pun faham. Bahasa Itali pun faham. Walaupun Itali terkeluar daripada senarai World Cup nanti. Sebab dia kalah semalam 1-0 dengan North Macedonia. Dengan North Macedonia pun boleh kalah. Kan? Dia tak layak. Bahasa Itali, doalah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami agar kami sampai ke dalam bulan Ramadan itu nanti. Dan insya-Allah kalau masuk bulan Ramadan, all out. All out. Sebab apa? Belum tentu Ramadan depan dapat. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita. Pulun ibadah, pulun kerja, ibadah jangan lupa. Kan? Pulun kerja, zakat jangan lupa bawa keluar. No? Semua tu bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Nabi kata pada satu hadis di penghujung dia, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang tidak menyegerakan amal ibadah dia untuk masuk ke dalam syurga Allah, keturunan dia pun tak boleh nak tolong dia. Clear? Tuan-tuan, jelas? Kita jangan kata, Ustaz, saya hantar anak saya mahat tafiz dah. Anak saya confirm 30 juzuk, lega dah saya boleh masuk syurga. Pandai. Yang hang tak semayang, hang apa, tak buat apa, ingat senang-senang nak masuk syurga lagu tu. Mana boleh lagu tu? Duk mengkira anak dia saja. Tuan-tuan, anak boleh bagi syafaat, kerik jalan dulu. Kalau kita semayang pun dah, aurat pun tak tutup, mulut duk mengatakan Tok Imam masjid, contoh. Ustaz tak kata aku Ustaz. Contoh dia dah. Mulut ni duk kata kat EJK surau. EJK surau ni perhabis duit kami. Kuliah merata ni pergi panggil Ustaz Ferud ni duk tembak kami tak habis dari awal lagi. Kan? Lepas ni tu suruh panggil dia dah. Contoh. Kan? Macam mana kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Kita sendiri tak bina jalan. Tu Nabi kata, "Wa man batta'a bihi amaluh." Siapa yang lambat-lambat buat amal ibadah untuk layakkan dapat rahmat Allah, masuk dalam syurga Allah, keturunan pun tak boleh nak tolong. Jadi pulun segerakanlah buat ibadah. Mudah-mudahan dengan ibadah nanti kita layak dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kita layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita berhenti dekat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Insya-Allah nanti kita akan sambung lepas raya, tembung lepas raya. Tuan-tuan, doa banyak-banyak agar Allah panjangkan umur kita sampai ke dalam bulan Ramadan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada hadis yang ke-11 berkenaan dengan akhir zaman banyaknya perlakuan ataupun dosa yang melibatkan dengan rasuah. Bukan saya tak masuk hadis ni, tak pergi masuk hadis ni tuan-tuan, dia huraian panjang. Dia ada kaitan dengan rasuah, ada kaitan dengan pemimpin dan sebagainya. Sekejap tuan-tuan boleh semayang pukul 8.55, terus semayang 9.30. Kan? Nal daripada kaki duk elok lagu tu, lipat kaki kok ni. Abang kita pun dah lipat kaki lagu tu dah, isyarat suruh berhenti dah tu. Dah melawak memang. Gitu. Baik. Sebab tu orang mencermah ni kita tengok kiri kanan. Dia tengok berapa kali lipat dah jemaah. Lipat kali pertama, ustaz boleh slow dah, soft landing, soft landing. Lipat belah kiri, cukup dah tu, orang tak mau dengar dah. Kan lipat kali 3, tutup kitab, sadaqallahul azim.
Tuan-tuan, yang tu kita berhenti dekat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami semua yang benar itu benar, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah, yang dosa itu dosa. Ya Allah, lindungilah kami, jauhkanlah kami daripada melalui jalan yang salah dan berdosa itu, ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, sampaikanlah kami, panjangkanlah umur kami agar kami sampai ke dalam bulan Ramadan nanti, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kepadamu lah kami berlindung daripada wabak-wabak, penyakit-penyakit, terutamanya wabak COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami daripada wabak COVID-19 ini, ya Allah. Kau berikanlah kesembuhan yang sempurna kepada insan-insan yang diuji dengan wabak COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, Kaulah yang maha berkuasa, Raja sekalian alam. Ya Allah, segerakanlah angkat wabak COVID-19 ini daripada negara kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah seluruh kebaikan atas muka bumi ini kepada kami, ya Allah. Kurniakanlah jua seluruh kebaikan di alam kubur nanti. Kurniakanlah jua seluruh kebaikan di akhirat sana nanti, ya Allah. Permudahkan urusan kami di dunia, di alam kubur dan di akhirat sana nanti, ya Allah. Kami merayu padamu, ya Allah. Kami minta sangat-sangat kepadamu, ya Allah. Masukkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Kami minta sangat-sangat kepadamu, ya Allah. Lindungilah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada diazab oleh sisaan api neraka-Mu, ya Allah. Terimalah doa kami, terimalah pembacaan kami, terimalah amal ibadah kami. Terimalah sedekah yang kami lakukan pada malam ini. Jadikanlah sedekah yang kami lakukan pada malam ini sedekatun jariyah, pahala yang terus mengalir walaupun kami telah meninggalkan dunia ini, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap terkasar bahasa tu curi masa yang lebih, minta maaf banyak tuan-tuan. Kelemahan saya sendiri, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.